Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam kelas matematik tahun 2 dalam tajuk bundar nombor. Untuk tajuk bundar nombor ini, kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 32, 33, 34 dan 35. Okey. Okey, sekarang kita rujuk dulu pada buku teks muka surat 32 di mana buku teks pada muka surat 32 ni bertajuk bundar nombor. Okey, kalau kita dapat lihat pada buku teks di mana ada gambar dua orang budak sedang menuruni bukit. Okey, di bukit tu ada nombor. Okey. Sekarang sebelum kita meneruskan untuk muka surat 32 ni, cikgu ingin menerangkan sedikit. Sekiranya kita hendak belajar bundar nombor, kita perlu menguasai tajuk banding nombor. Okey, banding nombor seperti yang kita tahu sebelum ni, kalau banding nombor kita ada nombor yang lebih kecil. Okey, nombor yang lebih kecil iaitu yang nombor yang hampir kepada sifar. Nombor yang lebih kecil, kalau kita lihat dalam bulatan itu, nombor yang lebih kecil adalah nombor 1, 2, 3 dan 4. Okay, dan juga kita mesti tahu nombor yang lebih besar, iaitu nombor yang hampir kepada 10. Nombor yang lebih besar ialah nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, Okey, sekarang kita kembali semula kepada buku teks kita pada muka surat 32 tu. Okay, kita lihat pada yang A tu Okey, kita lihat pada yang A tu, soalan dia bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Apa yang perlu kita buat Okey, pertama sekali kita lihat di sini. Okey, kita lihat ada perkataan puluh terdekat. Okey, jadi apa yang kita nak tahu? Kita bundarkan untuk apa? Okey, kita lihat bundarkan kepada puluh terdekat. Bila kita dah tahu, baru kita lihat. Lihat pada nombor sah. Kalau puluh terdekat, kita lihat pada nombor sah. Untuk memastikan ianya nombor besar ataupun nombor kecil. Yang untuk kita bundarkan nombor puluh tersebut. Okay. Nombor sah adalah nombor yang paling kanan sekali. Selepas kita dah tahu nombor sah yang mana satu, kita lihat nombor sah tersebut hampir kepada apa? Sama ada hampir kepada sifar ataupun hampir kepada 10. Kalau kita lihat nombor ini, nombor sahnya adalah 2. Okay, jadi bila nombor sahnya 2 adalah nombor yang kecil. Bila nombor kecil, ianya hampir kepada sifar. Jadi bila hampir kepada sifar, bila kita hendak bundarkan nombor 232, nombornya yang setelah dibundarkan adalah 230. Ianya lebih dekat kepada nombor 230. Okey, seterusnya jika kita lihat yang B pula, masih sama puluh terdekat, kita bundar kepada puluh yang terdekat dan kita lihat pada nombor sah juga. Nombor sahnya kita lihat sini adalah 7. Nombor sah adalah yang paling kanan tu Okey, 7. Dan bila kita lihat dia hampir kepada mana, sama ada hampir kepada sifar atau hampir kepada 10, kini hampir kepada 10. 7 hampir kepada 10. Jadi 235 hampir kepada 240. 237 hampir kepada. Jadi bila kita bundarkan nombor 237, ianya akan menjadi 240. Okay, sekarang kita nak lihat bundar nombor untuk ratus terhampir. Sebelum tu perlu diingatkan, untuk bundar nombor, sekiranya nombor yang kita hendak bundarkan tu adalah nombor yang besar, maka kita akan tambah 1. Sekiranya nombor yang kita lihat tu kecil, kita perlu kekalkan nombor yang kita hendak bundar tersebut. Dan nombor, kalau kita ratus terhampir, kita perlu nombor sah dan puluh kita perlu jadikan ianya sebagai sifar atau kosong. Okey, kalau kita nak bundar nombor ratus, kita perlu lihat pada nombor puluh. Okey, puluh tu sama ada besar ataupun yang kecil, nombor digit pada puluh tu.
Okey, kalau digit itu lebih kecil lebih kecil iaitu nombor 1, 2, 3, 4. Okey, kita kekalkan nombor di sebelah kirinya. Nombor tadi adalah pada puluh kita tengok. Kalau puluh itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi nombor sebelah kiri itu adalah nombor ratus. Jadi kita kekalkan nombor ratusnya. Okey, lihat contoh di sini. Kalau nombor yang dia beri 728. Kita lihat pada nombor puluh. Nombor puluhnya adalah 2. 2 adalah kecil. Bila 2 ada kecil, kita akan kekalkan nombor 7. Nombor sa dan puluh kita tukar menjadi sifar. Bila kita bundarkan nombornya yang terhasil adalah 700. Bila kita bundarkan nombor 728, okey, nombornya yang terhasil adalah 700. Sekarang kita lihat sekiranya nombor puluh itu lebih besar. Okey, nombor yang lebih besar bermaksud nombor 5, 6, 7 dan 8. Okey. Bila nombor atau digit itu besar, kita perlu tambahkan pada nombor sebelah kiri iaitu nombor ratusnya. Digit ratus tu kita perlu tambah 1. Sebagai contoh di sini 761. Kita lihat pada nombor digit puluhnya. Puluhnya adalah 6. 6 adalah besar. Bila besar ia hampir kepada 800. Sebab tu saya cakap tadi bila nombornya besar, kita perlu tambah 1 pada digit pada nilai ratus tu. Bila macam tu, kita akan tambah 1 dan sa dan puluhnya akan menjadi sifar. Memang kalau bundar nombor yang sa dan puluh akan jadi sifar. Kita akan tulis sifar. Jadinya setelah dimudarkan, nombornya adalah 800. 761 apabila dimudarkan menjadi 800. Dan ini adalah perbezaan tadi bila nombor yang lebih kecil dan nombor yang lebih besar. Sekarang kita rujuk pula pada muka surat 33 dan 34 di mana ada cara lain untuk membundarkan nombor. Kalau kita lihat, dia pakai garis nombor di sini Okey. Dan saya ingin beritahu nombor 5 walaupun ianya berada di tengah-tengah, ianya dikira sebagai lebih besar dan hampir kepada puluh. Okey. Bila kita lihat di muka surat ini, untuk soalan 2 dan 5, ianya adalah bundar puluh terdekat. Okey, bundar puluh terdekat. Okey. Bila bundar puluh terdekat, kita perlu lihat nombor sa-nya. Dan yang perlu kita bundarkan adalah nombor puluhnya. Okey. Nombor ratusnya tak perlu ubah apa-apa. Okey, kalau contoh di sini 465, 400 tu tak perlu ubah. Yang perlu kita ubah atau kekalkan adalah nombor digit pada tempat puluh tu, iaitu 6. Kalau 5 dia lebih besar, 6 tu kita tambah 1. Jadi 7. Kalau kita bundarkan 465, jadinya nombor setelah dibundarkan adalah 470. Sekarang untuk soalan nombor 3 dan 4 adalah ratus terdekat. Soalan untuk ratus terdekat. Kita lihat pada digit puluh. Digit puluh adalah di tengah-tengah tu. Kalau 734, kita lihat di tengah-tengah. Digitnya ada 3. Ini untuk soalan nombor 3 tu digitnya adalah 3. Okey, bila 3, ianya adalah lebih kecil. Ianya hampir kepada sifar. Okey, kita lihat sama ada besar atau kecil. Okey, bila kita dah tahu besar atau kecil, barulah kita pastikan sama ada kita nak tambah ataupun nak kekalkan nombor pada digit pada ratus, tempat ratus. Jadi di sini kita dah tahu digit pada puluh adalah 3, kecil. Jadi kita perlu kekalkan kita perlu kekalkan digit pada tempat ratus. Jadi bila kita bundarkan kepada ratus yang hampir, kita nombornya adalah 700. Setelah bundarkan 734, ianya menjadi 700.
Begitu juga dengan soalan yang nombor 4. Saya rasa itu saja untuk saya pada hari ini, dan saya harap semua murid dapat faham dan dapat membundarkan nombor sama ada kepada puluh terhampir ataupun kepada ratus terhampir. Sekian daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.